Hello, Assalamualaikum. Okey, recap sebenarnya apa yang saya nak cerita tentang hari ini adalah tentang beg sekolah untuk budak-budak. Isu beg sekolah, berat beg sekolah. Kita faham banyak benda ni dah berlarutan lama, lebih kurang berpuluh tahun lah kita daripada tahun dah 40 tahun, 50 tahun lah cerita dia. Isu dia ialah sebabnya adalah kerana buku teks, lepas tu ada budak bawa juga buku rujukan. Kita ada macam-macam lagi lah. Kita ada yang lain-lain yang apa ni berkaitan dengan benda-benda ni cerita dia. Kita ada benda banyak cerita dia berkaitan dengan barang beg sekolah ni sebabkan budak berat bawa. Banyak, lepas tu macam-macam pendekatan. Bukan nak kata kementerian tidak pernah ada cadangan untuk menyelesaikan masalah ni. Dia ada macam-macam cara. Ada yang cara dia ialah dengan cara mengurangkan apa ni masa. Lepas tu ada yang buat cara local, ikut pendekatan masing-masing. Ada sekolah yang sediakan kotak ada dalam tu. Tapi pada saya ini semuanya, ya, dia ada kekangan dia. Macam ada orang cakap kat saya, kenapa kita tak guna local, cerita dia. Okey, macam dekat US, dekat Japan sebagainya. Betul, local setuju. Bukan tak ada tak setuju. Tapi kita kena ingat, kita punya koridor kiri kanan, kita punya koridor adalah sekolah, kita punya design lain, cerita dia. Kita open air punya sekolah. Kita tak macam Jepun, macam apa ni US, dia ada confined punya area. Kan? Maknanya dia ada lorong tengah di mana kiri dan kanan adalah kelas, cerita dia. Tapi kita tak. Kita ada lorong, satu lorong koridor tepi dan juga kelas seperti biasa open air. Dan bila kita buka tu habuk dan sebagainya lah, cerita dia. Okey, kos lagi satu. Tapi bila kita tengok dalam kelas kita, apa yang masalah sekarang ni ialah bila kita boleh buat, kita boleh implementkan koridor apa ni lokal sebenarnya. Kalau kita gunakan, utiliskan bahagian tepi, kiri kanan dan belakang kelas, tepi itu kita buat kabinet dan kita boleh simpan setiap satu. Tapi masalah sebab ada sekolah yang jadi dua sesi. Bila dua sesi, murid ramai. Cerita dia, lokal tak cukup. Kan? Betul. Sebab ingat, ada sekolah yang saya pernah tengok, dia punya pelajar dia sampai 45 orang satu kelas. Kan? Ada sekolah. Lepas tu sekolah tu dua sesi pula. Itu pun tak cukup lagi, cerita dia. Kan? Sekolah rendah, cerita dia. Jadi macam mana kita nak kendalikan macam tu? Sebab kita tak perlu. Sebenarnya yang ideal untuk sekolah kelas untuk budak-budak ni, cerita dia, satu kelas ialah 25 hingga 30 orang. Mana cikgu senang nak mengajar, nak mentadbir, nak menguruskan budak-budak tu sebagainya. Dan juga kita dapat tu kawal. Jadi apa yang saya punya pandangan, ni pandangan saya tak kisah orang lain punya pandangan, tapi kita masing-masing kita bagi cadangan. Apa saya buat, saya punya idea is, di samping kita sediakan kabinet kiri kanan belakang tu dalam kelas kita sekarang sedia ada, why don't kita limitkan satu kelas ada 25 orang saja, ada 25 meja saja, dan meja kita bolt kan. Bukan pakai meja sekarang, meja kayu yang kita boleh pindah rosak. Kita pakai meja yang kita boatkan atas lantai, kan, kekal kat satu tempat tu, dan setiap meja tu ada dia punya peti dia, ada kabinet kecil di tepi dalam meja tu. Jadi dia boleh simpan barang-barang buku dan sebagainya. Setiap meja tu dia ada tanda dah. Kalau budak tu duduk situlah, dia tak ada tukar. Cerita dia. Melainkan kalau kita ada pertukaran suka sama suka dalam kelas yang sama. That's why bila kita susun macam itu, memang cukup 25 orang dalam satu kelas. Kita boleh kurangkan budak. Tetapi betul macam dulu kita ada pendekatan yang kita nak guna e-book, ni macam Terengganu bagi e-book, bagi laptop sebagainya. Kita faham benda tu mudah rosak, jahanam, power elektrik tak ada, bateri tak charge, bateri cepat kong. Jadi bila kat belakang kelas kita takkan nak tarik extension banyak-banyak, leceh sebagainya, banyak benda lagi, kos elektrik. Sebab kita tak ada, sekolah tak ada banyak yang tak ada pasang aircon. Sekolah swasta mungkin lah cerita dia, kan. Tapi kalau kita nak guna secara pendekatan tu, ada pula kata pakai Kindle punya apa ni, e-book reader kan. Semua dalam tu. Boleh, saya setuju kalau kita buat benda tu untuk buku teks, kan. Masalahnya hampir semua sekolah, hampir semua murid terpaksa menggunakan buku rujukan. Sebab ceritanya, satu masa zaman saya sekolah, belajar sekolah dulu, kita ilmu kita dapat daripada buku teks 100%, cerita dia. Dan cikgu terangkan kita apa. Jadi itu yang kita dapat. Jadi bila kita dapat daripada situ, kan, dan exam pun berdasarkan daripada benda itu, jadi kita tak jauh beza. Tapi sekarang banyak yang apa yang keluar dalam exam tak ada dalam buku teks, ada dalam buku rujukan, kan. Ada dalam buku rujukan. Jadi itu yang masalahnya. Itu yang masalah kepada budak-budak ni, cerita dia. Terpaksa menyediakan fasiliti berat barang, lepas tu ada kelas pagi, lepas tu yalah macam saya tak kata okey beg kafal lain, cerita dia. Ini
Sebab kita punya sistem persekolahan kita memang tak ada sistem lokal sebagainya. Jadi apa salah kita buat kabinet je tadi? Itu inisiatif PIBG sebenarnya, ataupun inisiatif sekolah. Tapi bila kita nak buat macam itu, kita kena faham, banyak sekolah kita adalah sekolah yang crowded. Betul ada sekolah yang kurang murid, kita faham. Bagi sekolah yang kurang murid, untunglah sebab dia orang boleh implement macam-macam benda. Cerita dia, dia orang boleh buat kabinet, kan? Sebab ada sekolah yang kurang murid, ada sampai tak sampai pun 100 orang dalam sekolah tu, cerita dia. Tapi bagi sekolah-sekolah yang terlebih murid, macam saya cakap tadi, 45 orang satu kelas, ada di Selangor, di belah Shah Alam sana, cerita dia. Jadi kita tengok macam tu, memang tak boleh nak buat cara macam tu. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita implementkan sistem macam tadi, meja yang kita selesaikan. Kita maknanya kita tak perlu lokal, kita pakai meja, cerita dia. Dalam meja tu adalah ada peti-peti yang kita simpan berkunci, cerita dia, dan boleh tukar. Dan kita setkan kalau rosak sebagainya, kita kenakan denda, fees untuk tu. Jadi dia orang kena jaga betul-betul meja-meja masing-masing, cerita dia. Kan, itu kita ambil daripada PIBG dan sebagainya. Kita boleh mohon sebagainya, dan kita kena implement benda-benda macam ni, kan. Benda ni kita boleh buat, tapi cuma bezanya kita nak buat atau tak nak buat sajalah, cerita dia. Dan saya tak nampak sebenarnya kalau kita sebenarnya berbalik pada asal lah. Kita punya syllabus terlalu cram, terlalu crowded, terlalu terlalu cram, terlalu crowded, dan terlalu banyak benda dalam dia, the fix dalam benda tu. Jadi tak sesuai. Jadi apa-apa pun kita nak cubalah kita ambil satu pendekatan baru, kita ubah balik, kita betulkan balik semua sistem yang ada, dan juga kita pastikan budak-budak kita dapat mengatasi masalah berat back sekolah ni, dan juga syllabus kita yang mudah. Kita nak 3M, itu yang penting. 3M, membaca, menulis, mengira, itu yang penting. Okey, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan share. Okey, bye.